بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. صلوات الله الملك البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما وحفظا قويا وعملا متقبلا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل، آمين يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, kamu sekali syukur pada Allah dengan limpahan kurnia yang dapat kita berkumpul lagi dalam majlis al-mu'atamah pada malam ini. Mudah-mudahan turun rahmat dan barakah yang melimpah Allah ke atas diri kita, dan mudah-mudahan dengan barakah majlis ilmu Allah Ta'ala permudahkan segala urusan kita, dan mudah-mudahan diangkat segala penyakit yang kita alami, dan mudah-mudahan menjadi sebab dimasukkan ke dalam syurga-Nya. Amin ya rabbal alamin. Saya muliakan Tuan Pengerusi, Tuan Imam, Ahli Jawatan Kuasa, para jemaah muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. InsyaAllah seperti biasa saya ingatkan diri saya dan juga tuan-tuan puan-puan untuk sama-sama kita ikhlaskan niat kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sama-sama kita hadirkan dalam hati kita niat ikhlas kerana Allah Ta'ala, kerana kebaikan yang dibuat tanpa dihadirkan niat ikhlas dalam hati, maka tidak ada pahala dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan sama juga kita niat i'tikaf, mudah-mudahan beroleh pahala yang besar daripada Allah Ta'ala. Baik, insyaAllah pada malam ini kita akan sambung pengajian kita dalam Fardhu Ain pada membahaskan kitab fiqh, kitab Fardhu Ain dalam bab fiqh, iaitu kita telah sampai pada muka surat 34, iaitu kita masih lagi membahaskan tentang rukun-rukun solat. Dahulu kita berhenti pada rukun bacaan Al-Fatihah, dan pada malam ini kita akan sambung rukun yang seterusnya. Qala al-mu'allifu rahimahullah, والركوع والطمأنينة فيه بقدر سبحان الله، والاعتدال والطمأنينة فيه، والسجود مرتين الطمأنينة فيه. Baik, rukun yang seterusnya setelah Al-Fatihah adalah rukuk. Apakah yang dimaksudkan dengan rukuk? Yaitu seorang dia membongkokkan badannya dengan cara sekira-kira tapak tangannya ini sampai kepada kepala lutut. Ini bongkokkan yang dibuat. Jadi kita nak tahu bongkok yang mana yang dikehendaki dalam rukun bagi rukuk ini, iaitu bongkokkan yang dibuat, yang mana bongkokkan itu dibuat apabila kadarnya itu dengan cara tapak tangan kita ini boleh sampai pada kepala lutut. Ini pada kebiasaan, pada kebiasaan manusia. Kenapa? Kerana ada sebahagian manusia dia berbeza
Berbeza maknanya apa? Kadang-kadang bahagian atas ni dia tinggi dan tangan dia lebih panjang. Jadi bongkokan itu yang kita maksudkan adalah seperti ini. Okay? So untuk dapat yang macam ini, biasanya tangan kita adalah sampai kepada lutut. Okay? Tapi ada orang tangan dia panjang. Okay? Tangan dia panjang, tangan dia dah boleh sampai lutut, tapi bongkokan dia hanya macam ni. Contoh dah. Jadi tidak memadai. Kerana yang kita kata bongkokan yang sampai kepada bawah lutut itu adalah pada kebiasaan manusia. Ada orang tangan dia pendek sangat pula. Jadi kalau dia nak bongkok, dia tak bongkok gini, lowot lagi. Sampai nak menunjuk bawah. Kan, sebab nak berusaha tapak tangan dia itu disampaikan pada kepala lutut. Jadi yang dimaksudkan rukuk yang dikehendaki itu adalah bongkokan seperti ini. Maka sekira-kira nak dapatkan bongkokan ini pada kebiasaan manusia adalah meletakkan tapak tangan ini kepada kepala lutut. Baik, perbuatan meletakkan tapak tangan ini ke atas kepala lutut ini bukan rukun. Yang ni andaikan orang tu dia rukuk, tangan dia lepas bawah, ya, maka sah, boleh. Ataupun dia masuk ke kocek bawah gini, main mana dulu kan. Jadi contoh dia masuk dekat kocek TV ni, kan dia rukuk gitu, Iman dia buat lagi gitu. Jadi andai kata sah, sah, kerana ini tangan ini yang apa, diletakkan di atas lutut ini, dia bukan rukun. Ini sunat. Okey. Tapi bukan untuk tuan-tuan yang buat dah dapat ada. Cuma kita nak bagi tahu, kalau orang kita melihat tak buat, jangan kita kata batal, tak solat dia sah. Okey. Jangan di bawah sangat. Jadi tak perlu lower sangat. Kadang yang biasa, kita bongkok. Mengikut kadang yang biasa lah, sebab kadang-kadang sebagai orang tu saya kata ni, kadang-kadang tangan dia pendek kan? Jadi kita lower sangat, sebab tangan dia pendek, dia berusaha untuk sampaikan kan? Ataupun dia lajak sangat kan? Tapak tangan ni mau letak pada lutut, dia dekat hampir dengan buku lagi kan? Macam mana kan? Jadi bahaya kan? Baik, maka rukuk yang dikehendaki adalah seperti itu. Baik, kemudian bacaan ketika rukuk itu, ya, Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi itu, dan zikir yang berbagai, maka itu bukan rukun. Itu sunat sahaja. Rukun bagi rukuk itu adalah membongkokkan itu. Perbuatan bongkok dah dibuat, maka selesai. Maka yang rukun itu adalah perbuatan membongkokkan badan ini. Adapun sunat ketika itu dibuat apa? Letak tangan, kemudian dibaca zikir tasbih itu, subhanallah. Andaikan orang tu tak baca pun, so tak letak. Kerana itu bukan rukun. Baik, kemudian setelah rukun rukuk, maka dalam rukun solat juga mesti mendatangkan tumakninah. Rukun seterusnya adalah tumakninah, kata Tuan Syekh, wa tumakninatu fihi biqadri subhanallah, yaitu tumakninah ketika rukuk dengan kadar bacaan subhanallah. Setelah rukuk, maka rukun seterusnya adalah tumakninah. Tumakninah ni apa ni? Okey, tumakninah ini adalah diam sebentar. Okey, diam sebentar
seluruh anggota badan yang besar dalam tempoh dan secara serentak. Diam sebentar anggota badan yang besar secara serentak. Secara serentak dalam tempoh seperti pembacaan subhanallah. Maknanya macam mana? Bila kita sebut diam sebentar, anggota badan kita anggota badan yang besar. Untuk berlaku tumakninah itu mestilah diam anggota badan yang besar, seperti kepala, tangan ni, badan dia, kaki dia dan sebagainya. Adapun ini anggota besar. Adapun kalau jari, ini anggota badan yang kecil, mata, mulut, maka ini anggota badan yang kecil. Maka pergerakan pada anggota badan yang kecil ini tidak mengganggu berlakunya tumakninah. Andaikan waktu rukuk kan jari duk gerak gini, tumakninah berlaku juga. Kerana tumakninah itu tidak diambil kira daripada anggota badan yang kecil. Anggota badan yang kecil. Tapi kalau dia tu tangan duk goyang, itu tak boleh kan. Jadi anggota badan yang besar. Baik. Dan diam anggota badan itu adalah secara serentak. Anggota badan besar tadi itu secara serentak. Nak diam berapa lama? Diam itu dalam tempoh subhanallah. Berarti kita kata tempoh subhanallah, bukan baca subhanallah. Subhanallah, berapa tempoh kita sebut subhanallah? Mungkin dalam 3 saat, 4 saat subhanallah, maka lebih kurang. Maka andaikan orang itu diam dalam tempoh ini, saat ini 4 saat anda contoh, maka berlaku tumakninah. Berlaku tumakninah. Jadi kalau orang itu dia tumakninah itu bukan maknanya kena baca subhanallah, kan? Ulama dahulu mereka tidak guna kitab ini ditulis dengan cara berhenti 3 saat, 4 saat, 2 minit, tak ada. Dia tak fikir, mereka tak pakai macam ini. Sebahagian kan, mereka pakai dengan cara zikir. Berapa lama Nabi sembahyang? Jadi dia kata anggaran dalam surah sekian-sekian contoh. Jadi tempoh subhanallah itu kalau dah dibuat, makna orang tu diam sebentar, dan diam itu dengan kadar sama dengan orang baca subhanallah tempohnya, maka dah dikira berlaku tumakninah. Tumakninah itu bukan diam saja, tapi mestilah diam itu bertempoh. Bertempoh yang panjangnya cukup sekadar orang baca subhanallah. Tapi bukan baca, maknanya baca subhanallah itu berapa saat? Andaikan 4 saat, maka kalau dia diam selama 4 saat anggota badan yang besar, maka dah dikira berlaku tumakninah. Adapun dia baca zikir ketika dia rukuk itu, contoh dia baca zikir subhana rabbiyal azim wa hamdihi, maka kalau anggota badannya diam, maka berlaku tumakninah walaupun dia berzikir. Tapi kalau dia duduk berzikir subhana rabbiyal azim wa hamdihi, contoh kan tangan duduk gaul gini, maka tak berlaku tumakninah lagi, sebab badan dia yang besar ini masih bergerak. Jadi kena pastikan waktu rukuk mesti diam sebentar, yang cukup tempohnya sekadar subhanallah. Adapun membaca zikir ketika adapun kalau orang itu dia membaca zikir, boleh tak berlaku tumakninah ketika orang dia membaca zikir waktu rukuk? Boleh. Kalau ketika rukuk itu dia baca zikir dengan cara badannya itu diam semua. Kalau tak diam, dia kena berhenti sekejap, badan itu yang dah bergerak tu, maka dalam tempoh subhanallah.
Baik, kemudian setelah rukuk, i'tidal. I'tidal ni apa? Luruskan balik. Okey. Jadi i'tidal itu daripada rukuk luruskan balik, maknanya apa? Orang itu tegakkan balik badan dia. Itu i'tidal. Ada pun yang untuk angkat tangan ni. Semoga Allah mudahkan dia angkat tangan dia. Niat tangan ni dia angkat, ni bukan rukun. Ini bukan rukun, ini sunat saja. Andaikan orang itu daripada rukuk, dia bangun, dia diri balik, tegak balik, dia tak angkat tangan pun sah. Kerana itu bukan rukun. Itu sunat saja. Tapi kita sebut sunat dengan rukun ni bukan untuk tuan-tuan tinggal dengan sunat. Kita nak bagi faham supaya anda orang buat seperti itu sah memadai. Supaya tak kita hukum orang itu dengan batal. Dan anda kata orang itu dia sakit, maka pada bahagian sunat dia tak mampu nak buat contoh, maka tak apa, dia tak buat, itu masih dikira solatnya sah. Andaikan bahu dia ni kan, apa freeze apa? Bahu pin holder apa kan? Yang shoulder kan? Sorry, holder lah kan? Bahu dia ni semalam terkehel kan? Nak pusing tak boleh. Tak perlulah dia duduk paksa juga kan. Lepas tu kiok lah, tak payah kan. Dia duduk tegak itu dah kan. Dia duduk paksa juga. Baru dia dah tulang dah lari sikit dah, malam dia jatuh kan, kena betulkan balik kan. Sampai sini je tak boleh angkat lah kan. Dia terpaksa kita juga kan. Tak payah. Okay. Sebab tu sunat dia. Jangan dia kata, oh kalau tak apa ni tak sah. Tak sah. Kerana dia bukan rukun. Itu penting tahu rukun mana, sunat yang mana. Baik. Jadi kita dah sebut setelah rukuk i'tidal dia tegak balik. Bila tegak angkat tangan tadi itu dia bukan rukun, dia sunat saja. Okey, kemudian baca sami Allahu liman hamidah pun bukan rukun. Dia sunat saja. Okey. Kalau orang tu tak baca apa-apa, daripada rukuk tu dia terus tegak dia. Sah, tak ada masalah. Jadi setelah daripada itu, bila dia tegak tak baca apa sah. Baik, seterusnya setelah dia dah buat i'tidal, kalau nak baca bolehlah, sunat tak ada masalah, silakan. Kita sebut yang fardu guna. Baik, setelah dia i'tidal, dia tegakkan balik badan dia, maka setelah i'tidal pun ada tumakninah juga. Okey. So tumakninah ni ingat tuan-tuan dia ada 4. Dalam rukun solat ni ada 4 tempat. Sekarang kita baru sebut 2 lah. Okey. Pertamanya mula daripada rukuk lah. Setelah rukuk, sekarang i'tidal, maka dah 2. Maka lepas i'tidal tu, maka kena buat tumakninah. Buat tumakninah waktu i'tidal sebelum turun sujud. Ini banyak orang dia tak jaga. Tumakninah waktu i'tidal sebelum turun sujud, sebahagiannya ramai tidak jaga. Nampak? Ini nak kat tangan ni, betul dia duduk goyang bawah tu. Tumakninah dah berlaku. Tak ada tumakninah, ini dah tangan besar, anggota besar ini bergerak. Lepas dia bergerak, tengok turun. Mana tumakninah? Jadi bila dia duduk bergerak begini, waktu yang tidak kan, dia angkat tangan lah. Lepas tu dia duduk melambai bawah kita, dia gitu kan, beradu tu. Lepas tu dia duduk cepat, terus dia bergerak. Ini tangan ni kena diam dulu ni. Kena buat tumakninah dulu. Okey. Bila dah buat tumakninah, kalau mau pun sekejap je. Tapi bila orang tu dia tak tahu, dia tak ambil berat. Jadi tangan dia bergerak, dia terus kan. Itu satu. Nombor 2, biasa bila orang ni nak sujud, bila nak sujud dia selalu buat apa? Dia duduk angkat kain ya, duduk setiap angkat kain, angkat sebab ya. Jadi dia dah sampai Allah minta tu dah gini lah. Lepas tu dia duduk angkat kain itu, tumakninah tak buat. Lepas tu dia terus sujud, batal sebenarnya. Jadi dia kena, dia dah, tangan tu dah jalan tapi tak cukup, tumakninah dia tak lengkap lah, tak sempurna lagi. Terus dia tarik seluar lagi, sensing itu lah. Terus
dia sujud. Tidak sah, batasnya. Kerana tumainah rukun, tak buat batasnya. Jadi kena buat apa? Tangan ni jangan dah turun tu ada. Okay. Bila dia dah diam, tumainah dah buat, dia nak tarik seluar lepas tu, tak masalah. Sebab dia dah buat tumainah tadi. Ini dia straight, lepas tangan terus angkat bergerak, tak ada tumainah, tak diam apa. Ini bahaya. Lagi-lagi kalau dia ni duk kerja imam, dia dah terlewat. Imam dah naik ke bawah, dah sujud, dia lambat sikit. Macam tu tak mungkin nak sebab nak kerja imam. Ada banyak berlaku macam ini. Bukan mesti solat jemaah saja, solat sendirian. Banyak tak jaga pada waktu tumainah kita ni. Tak buat tumainah. Lepas tangan turun, terus sing-sing. Tak ada diam. Tak diam. Jadi ini masalah besar. Sedangkan mesti kena diam itu dalam tempoh subhanallah. Maka dia pulang di berada. Okay, kalau nampak orang tegur dia, nasihat dia. Okay. Baik, seterusnya setelah i'tidal tumainah, maka sujud 2 kali. Rukun seterusnya adalah sujud 2 kali. Baik, untuk sujud perlu seorang itu meletakkan apa di lantai. Ada 7 tempat. Bila orang tu sujud, ada 7 tempat ini, 7 anggota badan dia mesti menyentuh lantai. Satu, yang pertama, dahi. Waktu sujud, dahi. Dahi ini belah mana? Adakah semua di dahi? Tak. Kan, mungkin orang Melayu faham dahi ini semua. Dahi bukan semua. Dahi itu adalah kawasan yang berada di antara 2 tulang jabi. Kan kita yang tulang ni ada 2 kan? Ini nama tulang jabi. So di tengah ni lah kawasan dahi, jabah. So ni tulang jabi. Jabi tak pasti bahasa Melayu kan? Tapi kalau dalam kitab Afrika disebut jaminan tulang. So kita punya kat atas ni ada 2 tulang sini. So tulang sini yang tertimbul ke bonjol sikit ni, maka nama tulang jabi. Kemudian di tengah ni telah selesai apa ni dahi. Okay. Jadi bila orang tu sujud, jangan ditutup sini. Serbanlah, sedaplah tengok kan. Oh tu dia sampai tutup sini. Lepas tu macam mana nak kena dahi? Serban pula, okey dah buka, tebal pula kan. Bila sujud, dahi tak kena. Sebab dia lilit 3 lain. 1, 2, 3. Serban dia pula tu tebal, lipat gulung banyak kan. Banyak kan. Ada serban yang besar sikit kan bidang dia. Dia lipat banyak sangat, tebal. 1 lipatan tu tebal. 1, 2, 3. Bila duduk letak bawah, tak kena dahi ni. Dia kena push sikit, kuat sikit. Jadi dia tak akan boleh kenakan dahi, melainkan dia kena angkat macam ni. Maka waktu semua dia buat. Lepas itu ulama di belah Syam, kalau tuan-tuan tengok serban para fuqaha dan para masyayikh di sana, sebab mereka besar macam ni. Jadi ada 2 cara mereka sebenarnya. Yang pertama, dia buka kopiah dia, dipanggil imam serban dia lah ya. Buka dan mereka letak tepi kalau tengah dan pakai kopiah besi. Satu. Ataupun yang kedua, ditarik ke belakang. Okay. Sebab dia punya bahagian depan, dia suka ada ni. Memang confirm lah kalau untuk bawah tak ada. Jadi dia tolak ke belakang. Jadi nampak buruk pula kan. Kan? Buat ni ke belakang. Bangun daripada sujud ke belakang tu tertongging kan. Ini punya imam. Jadi payahlah pula kan. Jadi senang cerita tak tepi kan. Tapi kalau ada sembahyang seorang kali tu lah.
Nanti tuan tengok serban apa ni masyayikh di Turki, di Tanah Syam. Sebab mereka tak macam pondok kita kan. Mereka ada baldu merah, serban dia macam ni. Macam ni. Ya. Jadi mereka yang dipakai serban. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok serban tok guru pondok, dia tak pakai serban. Macam itu dia akan buat satu macam ni, satu saya nampak sikit dah. Dia akan buka dahi tu. Dia akan buat ini. Dia seorang buat 3 kan, 1, 2, 3 kan. So betul saya tak nampak muka saya kan. Jadi silap cara. Alhamdulillah. Baik, jadi dia buat gini. Okey. Jadi dia buat gini 1. Okey. So tulang kat sini dah. 1 dan diikat lagi. Kemudian 2 dia buat gini. Ini. Dan 3 dia buat gini. Lagi. Dia buat gini. Supaya kawasan tengah ni akan terbuka. Tapi kalau orang kita dia mesti buat gini. Ya, dia dah tutup gini lah. Dia dah separuh dah tutup ni. Lepas tu gini lagi. Lepas tu gini lagi. Nampak macam titik kan. Tak salah. Pakai lah. Okey je. Cuma time semayang kena jaga lah. Okay. Nak pakai serban ikut lah. Tuan-tuan delete lah macam mana pun kan. Pusing kan. Ikut lah. Tak ada masalah. Cuma time semayang kena jaga lah pun. Jaga. Jadi biasanya kalau dia buat macam tu dia tak boleh. Maka dia tarik ke atas. Okey. Itu satu. Sebesar mana Ustaz kawasan ini? Kawasan ni, tulang jabir ni, dia dekat atas ni kalau punca rambut ini sini sampai kat kaki. Bulat ni. Ni kawasan ni. Kawasan lagi. Jadi yang kedua, kalau orang tu dah rambut panjang. Tu rambut panjang. Kan? Rambut lebih 7 dah muka dah. Kan? Jadi waktu dia nak sujud tu dia kena selak. Pastikan kawasan yang dekat sini ni ada yang kena. Dia tidak mesti tuan-tuan kawasan ni mesti kena semua, tak. Para ulama kata kalau contoh orang itu dia ada rambut kemudian terhalang, tapi ada sebahagian besar kawasan sini dah kena dekat lantai tanpa ada yang menghalang, sah kembali. Tapi kalau tutup semua, maka ini tidak sah. Tidak sah. Jadi andaikan kalau orang itu dia tertutup dengan 1, 2, 3 helai kat sini kan, contoh, maka sah lagi. Kerana sebahagian besar kawasan dahi itu masih kena tanpa ada penghalangan. Cuma kalau orang tu dah tutup habis, memang tak ada apa lah, tak boleh buat apa. Itu memang tidak sah. Jadi kalau dia sujud, ada benda tu angkat balik, betul kan? Sujud balik. Okey, baik. Itu adalah yang pertama. Adakah dia juga berada kita selak pada, adakah kita pergerakan juga Pergerakan macam mana? tangan kan tadi kita selak satu kan, kalau kita sujud maknanya 1, 2, 3. Dia tak kira gitu. Dia tak kira gitu. Tak ada masalah. Ini kalau tu dia angkat, biasanya orang dia tak akan angkat daripada awal itu. Biasanya hampir daripada sujud baru dia selak. Kan? Contoh macam nak dekat dengan kepala dengan apa tu, dahi dekat dengan lantai tu, dia baru duduk selak. So sekali saja. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Baik. Kalau muslimat pula, okey, jadi muslimin. Yang muslimat pula, kan? Jadi muslimat yang bagus ni dipakai yang melekat sini. Yang dahi ni dia melekat. Macam yang macam-macam kerak dekat. Dia bukan pakai yang jenis telekung yang ketujuh depan yang ada orning kan. Saya tak tahu nama apa dah.
So bila dia ada warning tu, panggil apa saya tak tahu, panggil apa kan, tukung telekong dia depan tu. Dia tak melekat ke dahi tu, ke kepala tu, dia ada warning sikit. So bila dia sujud, benda tu pendek ke atas dia punya dahi dia. Maka itu bahaya. Okay. Jadi kalau tertutup habis, soalan dia pun habis. Jadi kalau yang senang nak jaga itu adalah yang dia melekatkan terus kepala terus, macam yang masih pakai lah. Yang jenis dia terus kat kepala tu lagi mudah. Tapi kalau untuk pakai bukan mana tak sah. Cuma kalau dia tak buat dengan cara betul tak sah. Kalau dia buat cara betul, kalau dia pakai warning, dia tak ada warning ke, sah. Jadi kalau dia buat bagi dahi dia kena, tak ada masalah pun. Okay. Ataupun dia semayang pakai tudung kan, dia tak pakai telekung kan, dia pakai baju kurung ke apa tu kan. Tak semua tudung dalam pakaian muslimah tu semuanya melekat, ada yang ada warning banyak kan. Kan pelik warning kan, ada warning kan. Tapi faham lah kan. Okay, betul. Baik. Seterusnya, setelah dahi satu, yang kedua adalah tapak tangan ni. Tapak tangan ni kena bawah. Okey. Tapak tangan ni kena dekat bawah. Dan bukan maknanya mesti sepenuhnya tapak tangan ni ke bawah, tak. Sebab bila kita sujud, biasanya tangan kita tidak akan terbuka sikit. Tak perlu tuan-tuan tunjuk tekan bagi dia rata kan. Tak perlu, tak payah susahkan diri. Jadi sebahagian besar kawasan sini dah kena cukup. Okay. Biasanya dia akan terbuka sikit macam ni kan, dia tunjuk dia terbuka sikit. Okay. Tak perlu tuan-tuan, dia kalau betul-betul rata dia kena buat macam ni. Kalau macam ni baru tapak tangan dia betul-betul rata dekat itu. Tak perlu macam itu sama. Tak perlu sampai ke tahap macam itu. Cukup sebahagian besar, sebahagian yang kena memadai. Okay. Maknanya apa? Kalau orang tu dia sujud, tangan dia tak kena tangan untuk kan. Dia letak kepala dia. Contoh kan, malah kan letak kepala dia. Contoh, tak sah. Sebab tangan kena letak, tangan kena letak. So dah ada berapa? Ada 3. Dia tak ada 7. Yang kedua, yang ke apa? 3, 4, 5. 4 dengan 5 tu lutut. Lutut ini, lutut biasa okey. Okey. Tapi ada orang sujud tak lutut juga, tak tahu dia buat gaya apa kan? Dia buat gaya macam nak prepare nombor lagi. Tuan tahu, kaki dia tu atas sikit. Ada kaki dia orang ada. Ya. Baik, seterusnya dah berapa? 5. Okey. Dari 2 tapak tangan, 3, 4, 5 lutut, 6, 7, apa dia? Jari kaki. Jari kaki. Jadi jari kaki itu perlu dibuat apa? Mesti sebahagian jari kaki kat sini adalah yang dimaksudkan dengannya adalah perut jari kaki. Kan? Kita punya jari kita ni kalau tuan-tuan tengok kaki, dia akan ada yang bonjol sikit. Yang menonjol dengan menonjol itu perut dia. Okey, perut jari. Okey. Jadi mesti seorang itu meletakkan jari kakinya itu sampailah perut jari-jari kaki itu kena pada lantai. Mana pun dia kena letak kaki dia jari itu dan press sedikit supaya tekan sedikit supaya sampai pada bahagian perut jari tadi itu. Jadi kalau orang tu dia duk letak kaki gini saja, kaki dia gini saja, tidak sah. Ada yang pula kaki dia ke belakang ni, jarinya pun tidak sah. Maka dia kena letak sampai kena pada perut jari kaki itu. Kalau sebahagian daripada jari-jari, contoh 3 jari kena, 2 lagi jari itu, kalau nak kena sengitkan sikit, tak syarat. Andaikan contoh kan, biasa jari yang kelingking dengan yang ni dia pendek sikit je kan? Jadi agak sukar untuk nak sampaikan ke bawah. Jadi andaikan 3 jari sahaja dia buat sah.
Kerana sebahagian besar jari kaki dia dah kena. Tapi kalau dia buat macam ini, tidak sah. Ini kita tak cerita kalau orang yang ada sakit. Kalau orang yang ada sakit, kalau dia dah penyek, patah kan? Dia bawa besi, dia buat patah. Itu cerita lain. Kita tak cerita orang yang sakit kan? Orang yang sakit cerita lain. Orang yang tak ada apa masalah. Okay, baik. Azan. Okay, baik. Azan. Baik, seterusnya pada sujud disyaratkan sujud itu semua 7 anggota ini tadi mestilah kena pada lantai, dan hanya dahi sahaja yang disyaratkan mesti tidak ada apa-apa yang menghalang untuk sampai ke lantai. Yang ini mesti dahinya terbuka. Okey. Tapi kalau 6 anggota lagi yang lain itu, tangan, lutut dan sebagainya, maka tidak perlu sampai perlu kulit itu kena, tak syarat. Okey. Mana anda kata kalau orang tu bersolat dia pakai glove, so kalau lutut tak kena buka lutut bagi kena lutut pula. Jadi lutut ni ada kain lah. Dan juga kaki.
itu dia pakai stocking, so tak ada masalah. Ataupun dia semayang, dia pakai kasut, boleh, tak masalah. Kan, dulu dia pergi hiking apa, malah nak buka duduk dari jalan kan. Dia semayang pakai kasut, ya, boleh, tak masalah. Yang penting dia bekokkan dia punya jari dia tu dengan cara yang betul. Kalau dia boleh buat lah. Tapi kalau kasut itu kadang tak boleh nak ni, itu masalah. Okay. Jadi kalau orang semayang kasut, tak masalah. Stocking dia boleh, tak masalah. Okay. Dan dahi tadi itu mestilah seorang itu dia letakkan dahi, kekuatannya macam mana. Bukan dia tekan kuat sangat sampai berbirat dia punya dahi ini. Dan bukan sekadar dia letak sekadar ada saja ataupun sentuh saja, tak. Untuk dahi, para ulama syaratkan mesti seorang itu dia memberatkan kepala dengan kadar kekuatan. Andai diletakkan kapas tu tenggelam. Gitu. Ini contoh kalau orang dia semayang Jumaat, tapi tak semayang kat sini kapet okey ya. Dia letak dia letak dahi dia ala kadar je, supaya kita nak bagi kat sini lah. Contoh kan, contoh. Jadi dia letak, dia duduk tahan tahan dahi dia supaya tak kuat sangat. Kan? Jadi hati-hati lah. Jadi andai kan kalau letak kapal di situ, dia beratkan kepala itu, tenggelam tak kapal tu. Jadi kalau kekuatan itu boleh menenggelamkan, dia kata letak kapal, memberatkan seperti itu, maka tak ada masalah, boleh sah. Itu cara meletakkan kepala ini. Dan terakhir, dalam sujud, hidung ini bukan rukun. Jadi kalau waktu sujud tak kena hidung, sok. Kerana hidung ini kalau diletakkan di lantai, dikenakan hidung ini, itu sunat saja. Jadi kalau orang tu dia sujud, bagilah kena hidung supaya dapat pahala sunat tu. Tapi anda kata orang tu dia sujud, hidung tak kena, maka sah sujud dia. Kerana hidung bukan rukun untuk letak. Seterusnya, perbuatan sujud yang dibuat mestilah dengan cara punggungnya lebih tinggi daripada kepalanya. Punggung dia, bila dia sujud itu, punggung dia itu lebih tinggi daripada kepala. Ada kata dia solat dekat tangga, tangga yang ni, kaki dah bawah, kepala di tangga atas, jadi buntut dia tu, punggung dia tu bawah ke atas kepala? Bawah, tidak sah. Tak mestilah tangga. Nanti kata dia solat di kawasan yang bukit sikit contoh kan, jadi mungkin okey kot, tak ada apa kan. Anda kata dia semayang kat hutan, pakai semayang kan, mana dah lah. Kalau dah pergi hutan, mana dia nak cari tempat atas kan, ataupun tak ada, maka tengok. Maka dalam mazhab Syafi'i disyaratkan untuk sujud mesti punggungnya, keadaan sujud itu mestilah punggungnya lebih tinggi daripada bahagian kepala. Okay. Dan seperti biasalah, setelah sujud adanya tumaninah. Okey. Ya. Kalau lelaki, kita kata ini tangan ni dah kepak ni, buka ke tutup kan? Jadi kalau dia buat buka ke tutup, sah saja sebab dia bukan rukun. Okey, baik. Jadi kalau dia buat itu tidak membatalkan sembahyang dia. Cuma untuk seorang dia nak buat, untuk lelaki mestilah dia buka sedikit ketiak dia ketika mana sujud. Dan kesunahan itu dengan cara siku ini diangkat bagi lelaki, Tapi andaikan kalau orang tu dia sujud, tangan dia siku tu tak bawah gini, adakah memudaratkan solat dia? Tak mudarat.
tidak batal. Cuma dia tidak buat dengan cara yang sepatutnya lah. Sunnah tu kalau perempuan mesti dikepitkan. Sunnah dia lah. Kalau perempuan tu dia lasak sikit kan, tu dia contoh sah juga sebab dia bukan perkara yang memberatkan sayang. Cuma dia tak buatlah sunat tu, tak dapatlah pahala sunat waktu sujud. Okey. Baik, kemudian tumaninah tadi kita sebut, tumaninah ketika sujud mesti dibuat. Jadi mesti diam anggota badan itu sebentar, anggota badan besar dalam secara serentak dalam tempoh kadar subhanallah kena buat. Jadi anda kata dia duduk buka goyang-goyang, dia duduk garu ke apa ke, dia kena pastikan badan dia diam semua dalam tempoh subhanallah supaya tumaninah itu berlaku. Baik, seterusnya wal julusu baina sajdatain wat tumaninatu fi. Dan kemudian duduk antara dua sujud. Sama juga duduk antara dua sujud. Maka apabila orang itu duduk antara dua sujud, maka itu telah dibuat rukun bagi ini. Maka cara duduk itu ada yang sunat, ada yang bukan sunat. Yang sunat itu seperti kita tahu dah, duduk tahiyat akhir itu, yakni kaki kiri disidangkan kaki bawah punggung dan kaki kanan dilipatkan di bahagian belakang, ataupun kaki kiri diletakkan di bawah betis, di bawah apa ni, paha kanan, di bawah paha kanan. Tahiyat akhir ataupun tahiyat awal yang tadi kita tahiyat awal. Kalau kaki kiri ini diletak di belakang punggung, jadi kalau dia buat yang itu sunat. Tapi ada yang kata dia tak boleh nak buat macam tu sebab kaki dia nanti mungkin terpelak. Jadi duduk kaki dia dua-dua atas ataupun duduk dua-dua dilepaskan, maka berlaku rukun, cuma sunat tu tak ada lah. Tidak boleh apa mudarat kalau dia buat seperti itu bagi solat dia. Tetap rukun bagi duduk antara dua sujud berlaku. Dan baca zikir ketika sujud, ketika duduk antara dua sujud itu pun sama juga, dia sunat saja. Okay. Baik, kemudian tumaninah sama juga, tumaninah ketika duduk antara dua sujud. Diam, okey. So bila orang tu dia bangun duduk, maka dia kena diam sekejap, kemudian baru dia sujudkan diam kedua. Okey, ada lagi beberapa rukun seterusnya, insya-Allah nanti kita akan sambunglah. Allah Subhanahu wa taala a'lamu wa a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunkanlah dosa kami, ampunkanlah dosa dua ibu bapa kami, ampunkanlah dosa guru-guru kami, ampunkanlah dosa muslimin dan muslimat. Ya Allah, ampunkan kami dalam syurga seperti mana Engkau ampunkan kami pada malam ini ya Allah. Ya Allah, berikan pada kami syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, matikanlah kami dengan iman dalam ketakwaan padamu ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami rezeki yang luas. Ya Allah, angkatkanlah segala penyakit yang kami alami. Ya Allah, berikan kepada kami zuriat yang saleh dan salihah yang menggembirakan kami di akhirat ya Allah, dunia dan akhirat. Ya Allah, bantulah saudara-saudara kami di Palestin, berikan kepada mereka kekuatan dalam melawan golongan Yahudi. Ya Allah, berikan kepada mereka kesabaran dalam mengalami ujian. Ya Allah, kurniakan kepada umat Islam tanah Palestin semula ya Allah. Ya Allah, hancurkanlah perkataan-perkataan Yahudi dan sekutu-sekutunya ya Allah. Lemahkan mereka, musnahkan mereka ya Allah, yang menzalimi umat Islam ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.